muda-muda boleh tolong saya tak paskan tak pakcik-pakcik kita doa ni. Boleh أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بمئة ألف 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 الحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نويت التعلم والتعليم والنفاء والانتفاء والمذكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضات وقرب والثواب آمين اللهم آمين عما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alhamdulillah sidang hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala wabil khusus Jamaah Surau An-Nur Seksyen 20 Shah Alam. Telah lama juga kita tidak bertemu sebelum PKP lagi. Subhanallah. Jadi Allah Ta'ala memperpanjangkan umur kita. Kenapa kita katakan sedemikian? Ada di antara kita yang telah pun pergi meninggalkan kita sebelum Ramadan ini. Justru mari kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah. Allah beri kita ruang dan peluang seumpama malam ini, kerana di malam yang sama pada bulan yang sama di tahun lepas tak dapat kita kumpul macam ni. Saya datang tadi tengok masya-Allah jamaah dia masya-Allah melimpah. Subhanallah, syukur kepada Allah semangat kita datang nak beribadah khususnya 10 malam terakhir. Mudah-mudahan kita dapat habiskan 10 malam terakhir ini insya-Allah. Moga masjid dan surau kita tidak ditutup lagi insya-Allah. Itu harapan kita, itu doa kita. Subhanallah. Sebab tak dapat seumpama begini tidak dapat. Para alim ulama membahaskan khususnya hal perihal mengenai Lailatul Qadar.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita baca dalam Al-Quran jelas sebut Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan, malam keagungan, ini Al-Qadr ini, Lailatul Qadr ini lebih baik daripada 1000 bulan. Ulama berpendapat ada dua. Satu, Lailatul Qadr ini hanya dikurniakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan pada umat yang lain. Memang ada hadis annallaha ta'ala wahaba li ummati lailatul qadri wa lam yu'tiha man kana qablahum, rawahu Dailami, riwayat Imam Dailami dalam Musnad Al-Firdaus beliau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Taala telah menghibahkan untuk umatku, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam Lailatul Qadr. Kata ulama, dia boleh sebut dengan Lailatul Qadr ataupun Lailatul Qadar. Qadri ataupun Lailatul Qadar, boleh disebut begitu. Dua wajah. Hadis ni hadis yang bermaksud sesungguhnya Allah Taala telah menghadiahkan untuk umatku malam Al-Qadr, malam Lailatul Qadri, dan tidak memberikan kepada umat sebelum mereka. Masya-Allah tabarakallah. Itu satu pendapat. Pendapat yang kedua, masya-Allah tabarakallah, kalau kita telusuri lagi masya-Allah. Kerana sebahagian ulama lain berpendapat Lailatul Qadr juga dikurniakan kepada umat terdahulu bang. Dikurniakan kepada umat terdahulu, tetapi hanya dikurniakan kepada para nabi dan juga rasul sahaja. Subhanallah. Sebab tu saya sebut tadi malam 10 ni kalau boleh kita nak masjid kita teruslah buka. Biar orang kata, biar kalau nak apa pun, biar sampai Ramadan lah. Betul tak? Betul atau tidak? Sebab ni tak ada umpama. Tak ada umpama. Ramadan ni tak ada umpama. Allahu Akbar. Ya? Dan dinamakan dengan nama Al-Qadr ini lantaran kerana ketinggian, keagungan kedudukannya. Dan sebahagian ulama juga berpendapat dinamakan Lailatul Qadr ini kerana pada malam tersebut Allah Ta'ala menentukan seluruh perkara pada malam tersebut. Qadar, apa nama? Qada dan Qadar. Kalau kita mengaji qada tu apa? Kita kan percaya kepada qada dan juga qadar, betul? Qada iaitu ketetapan yang telah Allah Ta'ala tetapkan sejak azali lagi. Qadar ni apa dia? Perlaksanaan terhadap ketetapan itu. Ini bahasa mudah nak faham. Qada, hak Allah Ta'ala tentu sejak azali lagi. Azali ni tak ada mula. Kalau kita ngaji tauhid, azali tak ada mula tapi ada akhir. Bila penciptaan makhluk yang pertama. Tu. Jadi Allah Ta'ala tiada mula, tiada akhir. Sebab tu kalau kita ngaji ilmu tauhid, akidah ahli sunnah wal jamaah, khususnya sifat 20, tuan-tuan, makhluk itu selama-lamanya takkan jadi Tuhan. Makhluk itu, yakni yang dicipta, selama-lama takkan jadi Tuhan. Sebab apa? Makhluk tak akan mengumpulkan kedua-dua ni sekaligus, iaitu qidam dan juga baqa. Nampak di situ. Ni mudah saja. Sebenarnya kalau orang mengaji, dia reti. Dia punya konsepnya jelas. Kalau tuan-tuan well versed in English, saya boleh sebut begini saja. The more you learn, the less you argue. Lagi banyak kita ngaji, kurang lagi kita bertelagah. Sebab apa bang kita kurang bertelagah? Kita tahu ada benda tu betul, ada benda tu tak betul, ikut kaedah syarak. Saya ulang sekali lagi. Tadi kita sebut makhluk selama-lama takkan jadi Tuhan sebab dia tak boleh kumpulkan. Makhluk ni pasti nama makhluk dicipta. Bila dicipta dia ada mula. Bila dia ada mula pasti ada yang menciptakannya. Tu. Allahumma salli ala Muhammad. Sekiranya sesuatu makhluk tu dikekalkan oleh Allah. Contoh kita kata kekallah satu makhluk tu bang. Contohnya syurga, neraka, arash, kursi, lauh mahfuz, qalam, ruh, jasad para nabi, jasad para syuhada, tulang ajbuz zanab, semua hak dikekalkan tu, itu namanya kekal yang Allah kekalkan. Mendatang maknanya aradi.
Hak lain semuanya ada mula dan ada akhir. Justru ya, bila Allah berikan kita kemuliaan seumpama malam Lailatul Qadar yang lebih daripada 1000 bulan ni, paling tidak apa kita kena buat ya? Sebab ya, ulama ada dua juga pendapat. Siapa yang dapat Lailatul Qadar? Sekiranya seorang tu yang terbuka hijab, dia nampak. Saya bagi satu contoh, Imam An-Nawawi ketika masih kecil, di sepertiga malam menggerakkan keseluruhan ahli keluarganya. Pak, mak, bangun, gerakkan semua adik-beradik. Pasal apa bangun? Cahaya masuk rumah kita, Pak. Cahaya masuk rumah kita. Mak, ini kalau Allah nak buka hijab, bang, tak ada mustahil lah. Kan? Betul tak? Tak ada yang mustahil. Tapi Pak dia kata tak nampak apa. Tak nampak apa bang. Tapi pergi renung balik. Renung ini kata akal Allah Ta'ala bagi. Sebab tu ulama kata tanda kita bersyukur Allah beri kita akal dengan kita mengaji. Dengan kita berfikir. Dengan kita bertadabbur. Subhanallah. Jadi dia fikir. Yang nampak tu si anak tu. Anak ni Masya Allah. Imam Nawawi siapa tak kenal. Masya Allah tabarakallah. Justru malam tu tak tidur. Masya Allah tabarakallah. Tu. Yelah kalau orang, kalau lawyer buruk dia kata mungkin buka lampu kot, tu biarkan dia. Kita ni nak cerita hak dulu, kita nak cerita keadaan. Masya Allah tabarakallah. Sekira Allah bukakan hijab, begitulah nampak bang. Memang nampak. Ada ulama berpendapat tak semestinya kita nampak tetap kita dapat. Paling tidak kita buat apa? Semayang maghrib berjamaah, semayang isyak berjamaah, dan berazam untuk bersemayang subuh berjamaah. Subhanallah. Kenapa ulama kata berazam? Kalau tak dan semayang subuh, betul tak? Sebab tu kita dapat, paling tidak maghrib tadi kita dapat. Kemudian isyak kita dapat. Subuh insya-Allah. Kan kita kan belum subuh lagi. Berazam kita untuk solat subuh berjamaah. Subhanallah. Tu kata para ulama. Nanti tanda-tanda dia pula macam mana? Tanda-tanda dia, kata para ulama, ya, suhu di pagi hari nanti sekiranya Lailatul Qadar malam tersebut suhunya tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Sederhana sekali, nyaman sekali. Subhanallah. Dan sinaran mataharinya pula pada pagi tersebut, biasakan sinaran matahari kalau kena kita orang kata vitamin D. Bukan vitamin C ya, vitamin C tu asid ascorbic tu kalau kita ngaji tu biologi. Jadi vitamin D tapi dia kena kat kitanya pipi, kulit kita terasa terik, betul tak? Tapi pada pagi tersebut tak terasa seumpama, kerana sinaran matahari pada hari ataupun pagi itu lemah lantaran kerana turun naik banyaknya, terlalu banyaknya para malaikat yang turun naik pada malam tersebut bang. Subhanallah, sinaran mataharinya lemah. Ya. Subhanallah, ada lagi yang disebut dalam kitab-kitab turas, ya, antara tanda-tanda yang agak mencari adat sebenarnya, sekiranya tuan-tuan berada di lautan. Laut rasanya apa lautnya, airnya? Masya Allah. Masin, laju semua memang confirm masin. Kata para ulama, sekiranya terbuka hijab, ada yang mengatakan walau tak terbuka hijab, umum juga kalau orang boleh dapat pada malam tersebut, sekiranya dia berada di laut, air laut yang dirasa tidak terasa masin tetapi tawar. Subhanallah. Ini semua kurniaan daripada Allah. Sekiranya Allah buka kepada kita. Cumanya para ulama menyebutkan, ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita jumpa Lailatul Qadar ni, elok kita cerita ke tak cerita? Tu. Jadi para ulama memberikan satu adab ataupun kesimpulan, iaitu sekiranya kita jumpa Lailatul Qadar, sunat kita merahsiakan. Jangan kita Lailatul Qadar dan tu. Orang lala ni iftar dan Masya Allah tabarakallah. Dia biasa iftar dan tu biasa puasa sunat. Puasa wajibnya orang tak buat macam tu. Iftar dah agak-agak lah, semua orang pun puasa juga macam tu kan. Sahur dan tak ada orang tak buat macam tu. Tak usah. Kita sembunyikan. Adab kita melihat Lailatul Qadar,
kita pada ketika itu sunat kita memperbanyakkan doa dan taubat, khususnya taubatan nasuha, dengan penuh keikhlasan, penuh dengan keinsafan, dan tak mengkhabarkan kepada orang lain sekiranya kita jumpa. Tu. Kerana ada beberapa hikmah. Antara lain para ulama menyebutkan kerana sekiranya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, terlihat akan kita keagungan, kebesaran malam itu, terbuka hijab kepada kita, ianya merupakan suatu kemuliaan yang Allah nak bagi kepada kita, elok kita tutup. Tapi ada ulama berikan pendapat ataupun hujah, sekiranya nak cerita, boleh cerita pada orang yang guru kita ataupun yang kasih kepada kita. Sebab ada sebab yang kedua, sebab kerana sekiranya orang yang tak suka ataupun hasad, kalau dia tahu takkan muka kau kot dapat Lailatul Qadar, tak ada pasal lah kan, kesian kat kita. Walaupun kita memang tak apa-apalah, tetapi kesian juga ya. Jadi sembunyi itu lebih baik. Fokus pada malam tersebut. Nangis kalau boleh ya, sebab bila Allah terbuka benda-benda yang begini, masya-Allah tabarakallah, satu benda yang besar ya. Jadi kita banyak-banyak bersyukur, insaf, taubat kepada Allah, bermunajat, berdoa kepada Allah. Dan antara lain kita gunakan waktu itu fokus untuk beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab kita nak dapatkan bahagian yang Nabi SAW sebut di dalam hadis riwayat Bukhari. Hadis ni ada 3 riwayat. Satu, man soma. Satu lagi riwayat, man qama. Satu lagi riwayat, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban. Ada 3 riwayat hadis. Satu, man soma, barang siapa yang berpuasa. Satu lagi riwayat, man qama, barang siapa yang mendirikan qiyamul lail. Tu. Satu lagi riwayat, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Ya, Allahumma shalli ala sayyidina. Barang siapa yang, hadis yang pertama tadi saya sebut berpuasa. Hadis yang kedua, barang siapa yang mendirikan qiyamul lail, yakni solatut tarawih secara khusus, kerana solat tarawih ada dalam bulan Ramadan sahaja, dan ibadat lain follow suit lah, tetapi tarawih itu yang the main one. Ya. Yang ketiga, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar kerana iman dan mengharapkan pahala daripada Allah, Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Perlu kita ingat, dosa yang dimaksudkan, dosa yang lalu ini adalah dosa-dosa kecil sahaja. Dosa-dosa kecil. Kerana dosa-dosa besar kena taubatan nasuha. Disebut secara jelas dalam syarah kepada kitab Adab fi Sulukil Murid Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, ya, syarahan para tuan-tuan guru kami ketika mana kami belajar kitab tersebut, ya, bahawasanya taubat itu dia ada rukun-rukunnya. Ya, bukan sahaja yang biasa kita dengar 3 ataupun 4, tetapi sebenarnya ada 3 tambah 1 tambah 1 tambah 1. 3 iaitu pertama daripada 3, berhenti. Berhenti daripada dosa tu. Once and for all, berhenti. Itu yang pertama. Kalau dia buat lagi, maknanya dia belum betul hakikat taubat. Nombor 2, dia menyesal dengan perbuatan itu. Ada rasa penyesalan. Sebab terkadang ada orang masih tersadung dalam maksiat, tapi dia, di sini yang para ulama kata nafsu dia ada tingkatan dia. Hak paling tinggi nafsu kamilah, yang dimiliki oleh para nabi, para rasul, para wali-wali Allah, contohnya. Ya, manakala nafsu yang paling bawah dinamakan nafsu ammaratu bisu. Nafsu yang bawah asyik buat kerja jahat je, asyik nak ajak buat jahat. Namun bila seseorang itu dah berjalan menuju Allah, dia akan naik satu level, nama dia nafsu lawwamah. Nafsu yang dia akan fight, dia ada resistance. Dia akan fight benda tu. Dia nak tapi dia ada tak nak tu. Nak tak nak tu. Dia tak boleh nak dengan tak nak tak ada. Dia mesti nak ataupun tak nak. Dia mesti boleh ke tak boleh. Tak boleh ke tak boleh.
Begitu. Jadi bila dia ada lawan tersebut, baru nanti dia akan naik satu level lain. Hingga nafsu mutmainnah. Sebab dia kena ada resistance. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan, terkadang kita, Masya Allah, sambutan hangat. Saya biasa kalau tengah ceramah boleh terima lagi. Tengah solat, minta maaf lah. Itu saya takut saya pula jadi bom nanti. Sebab apa? Semayang kita memang kena khusyuk. Ya. Ada kalanya, bukan ada kalanya, time solat ni kita ngada Allah kan. Gitulah. Penting kita kena ada kekhusyukan. Kalau kena Imam Ghazali punya syarat rukunnya kena khusyuk, jenuh kita. Boom, boom, boom. Abang ni pernah terkejut tu, bau saya bom sikit-sikit. Kadang-kadang teruk daripada Cina lagi dia punya main Melayu ni. Bukan kadang-kadang, saya ingat lebih teruk lah saya ingat. Gitu. Tak tahu nak sambut Lailatul Qadar macam tu ke, tak tahu. Kalau depa nak ngalah hantu nak kata hantu sekarang dah tak ada dah. Gitu. Okey, berhenti Ustaz. Baik, kembali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, ya, bila kita faham perkara ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya, kita buat sesuatu untuk kembali kepada Allah. Tadi kita sebut tentang taubat, ya. 3 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Secara ringkas, tadi kita sebut, dia ada resistance, dia ada lawan. Perasan tak kadang-kadang kita semangat sungguh nak buat tu, seolah-olah tak ada resistance, seolah-olah tak ada rintangan. Perasan tak? Bukan main pulun. Tiba-tiba ada rintangan. Kata para ulama tasawuf, itu yang dinamakan ada qabul. InsyaAllah qabul, akan ada qabul, akan ada penerimaan di sisi Allah bila ada resistance tu. Boleh faham tak? Maksud bila ada rintangan tu, bila boleh overcome rintangan tu, insya-Allah ada qabul indallah. Because resistance tu memang Imam Al-Ghazali sebut dalam kitab Minhajul Abidin, ada 4 musuh kita. Musuh kita bukan sama-sama kita. Saya tunjuk macam ni, bukan kita bermusuh. Maksudnya bukan sesama kita. Ya, musuh kita sebenarnya ada 4, iaitu syaitan, iblis syaitan, nombor 2 nafsu, nombor 3 makhluk yang jahat yang bawa kita kepada kejahatan, dan nombor 4 iaitu dunia yang mengelirukan, mengaburi kita. Tidak mengingatkan kita bahawasanya kita akan menghadap Allah Ta'ala di akhirat kelak. Dunia ini hanya sementara. Kesimpulannya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila dia menyesal, makna dia ada satu yang kita sebut sebagai memenuhi rukun taubat itu. Yang ketiga, dia berazam tak nak melakukannya lagi. Begitu, betul-betul dia berazam. Maknanya, sebab itu kalau satu orang itu, kalau dia nak berubah, dia kena duduk dalam lingkungan yang baik. Masya Allah, kalau dia pun tak kuat, kemudian dia pun still dalam kelompok yang sama, maka susah orang tu nak berubah. Sebab tu biasanya orang berubah, dia datang masjid surau, berdamping dengan orang-orang baik, pergi pondok madrasah dan sebagainya, berada dalam lingkungan yang baik. Kerana apa? Kerana dia nak moga dia kekal berazam untuk senantiasa melakukan kebaikan. Perlu kita ingat, bukan saja kebaikan, akan tetapi untuk mencegah daripada kemungkaran. Kerana apa? Kerana bila mana dalam keadaan yang kebaikan itu senantiasa mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, dia akan terpelihara. Kemudian kata ulama, tambah 1 tambah 1 tambah 1 tu apa? Sekiranya dia ada hutang dengan Allah. Tuan-tuan, kalau ada hutang puasa lagi, kalau ada hutang salat lagi, kena ganti. Wajib kita ganti. Tak boleh kita buat tak reti, tak boleh. Kita kena usaha. Sebab itulah, tuan-tuan perasan tak? Nabi SAW pesan kepada kita, nak solat itu, Nabi perintah daripada umur berapa? 7 tahun, betul tak? 7 tahun tu 7 tahun hijrah, tuan-tuan. Bukan 7 tahun Masihi, kerana itu dah terlewat dah tu. 7 tahun hijrah. Seawal umur 10 tahun, iaitu 10 tahun hijrah, dah boleh pukul, tetapi pukul bukan untuk mencederakan atau mencacatkan. Kerana jangan buat main. Dalam kitab Umdatul Salik, dia ada sebut ada beberapa belas tempat, kalau silap pukul, tempat tu silap pukul, silap hayun dan sebagainya, boleh membawa maut. Ada dalam kitab fiqh ada sebut. So tempat-tempat ni, kepala dan sebagainya, tengkuk ke apa ke, dada dan sebagainya, perut, tu tak boleh nak buat main. Baik.
Subhanallah, tuan-tuan perasan, kalau tuan-tuan perasan, ya, antara 7 hingga 10 tahun, ada satu umur yang para ulama mengatakan, ya, bahawasanya seawal umur inilah satu orang kanak-kanak lelaki maupun perempuan boleh baligh. Umur berapa bang? 9 tahun. Nampak tak rahsia hadis di situ? Tuan-tuan nampak tak, ibu-ibu nampak tak rahsia hadis? Rahsia sirul asrar, rahsia di dalam hadis tu antara lain, di antara umur 7 ke 10 tahun, usia satu kanak-kanak lelaki maupun perempuan boleh baligh seawal 9 tahun. Seorang lelaki maupun perempuan boleh ihtilam ataupun khurujul mani seawal 9 tahun. Ataupun seorang kanak-kanak perempuan boleh keluar haid seawal 9 tahun hijrah. Maknanya dia dah baligh. Maknanya dia dah kena solat dan dia kena puasa. Bab puasa, bab pukul tu, itu kias. Sebab tak ada dalam nas. Yang ada dalam nas, solat saja. Tapi dia kiaskan, boleh pukul kalau dia tak puasa sekiranya dia mampu, bagi budak tadi 10 tahun dan seterusnya. Subhanallah. Justru kita nampak tak keindahan, keajaiban agama ini yang para ulama susun. Siapa para ulama tu? Sudah tentulah mereka tu adalah pewaris para nabi-nabi dan juga rasul alaihimussalatu wassalam. Justru kalau tuan-tuan perasan, ya, nak kita timbulkan pada malam ini satu keinsafan. Tuan-tuan perasan tak sekarang ni, makin hari makin ramai orang menghina ulama. Makin hari makin ramai. Selambalah bahasa orang sekarang. Dia selamba, kita pun selambalah, senang. Ya, selamba dia saja. Perasan tak? Kenapa jadi macam tu? Banyak faktor. Banyak faktor. Dia tak kenal siapa tu ulama. Allah Ta'ala bilang di dalam Al-Quran, banyak tentang orang berilmu, banyak sangat tentang orang berilmu. Tak sama orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu. Darjat orang yang berilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat darajat orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa darajat. Cukuplah kalau kita nak faham, Sayyidina Abdullah ibn Abbas beritahu, antara satu darajat itu 700 tingkat. Satu tingkat itu bersamaan dengan 500 tahun perjalanan. Itu level ulama, antara ulama, antara ulama, antara ulama. Kita alamak, tuan-tuan. Kan? Jadi begitu. Jadi kalau kita dah tahu macam ni, memang kita, bak kata Haji itu, memang kita kena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un banyak-banyaklah. Tu kita kena sedar, kerana mereka lah masih ada para pewaris Nabi, ulama akhirat, ulama amilin yang benar. Mereka lah yang nak membawa kita ke jalan yang benar dan jalan yang diredai. Kerana tak lain dan tak bukan, juga disebut di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya sahaja yang betul-betul takut kepada Allah, yang takwa, adalah para alim ulama, ahli ilmu, yang benar-benar Allah Ta'ala berikan ilmu yang mereka amalkan dengan ikhlas. Justru, ya, kita tengok fenomena ni cukup tak sihat. Sangat cukup tak sihat. Jadi kita takut sampai kalau tuan-tuan perasan dekat Facebook tu ada satu karikatur seorang pak mertua ke bapa dia sendiri. Begitulah dia kata hari ni kau jadi imam lah, dia kata. Hari ni awak jadi imam lah. Wah, siapa pula pak? Dia kata. Tak adalah pak. Contohlah perbualan dalam karikatur, dalam kartun tu, dia kata, aku tengok kau hari-hari hentam ulama satu macamnya, macam kan, macam dialah yang gini pandai begitu-begitu. Dia jadilah imam. Terkebil-kebil. Jadi di situ yang menghentam tu sendiri memang kadang tak tahu apa. Cukuplah kita tanya dia satu soalan yang mudah. Kita tak nak tanya yang solat, kita tanya puasa lah, sebab kita puasa. Orang macam tu, cuba kita tanya dia satu soalan, tapi ada dua jawapan. Rukun puasa tu ada berapa? Cukup kita tanya tu. Jangan tanya rukun solat lagi, pasal dia ada 13, satu riwayat 17, ada lagi banyak-banyak lagi. Cukup kita tanya rukun puasa tu ada berapa, dan ada dua jawapan. Kita siap bagi clue lagi tu, dua tu. Apakah dia jawapan dia? Kadang orang ni dia tak tahu apa-apa. Nampak tak? Tapi ada hati untuk menghina, mencerca para alim ulama. Jadi kita kena ada keinsafan di sini, tuan-tuan.
Ya, kita risau takut anak-anak, cucu-cucu, kenalan-kenalan kita, jiran tetangga kita, sahabat handai kita termasuk dalam golongan tadi. Kita tak nak. Kita kena nasihat dia. Bukan nak suruh marah, bukan nak suruh maki balik, tidak. Nasihat dia, jangan begitu. Kerana ulama ni adalah pewaris Nabi. Ulama ni lah yang takutkan Allah. Mereka lah yang Allah beri amanah ilmu. Jangan dihina-hinakan. Adalah lebih baik kalau apa kita sebut, ya, mencintai mereka. Kerana menyintai mereka makna menyintai akan orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Di situ insya-Allah pada malam ini, selain daripada kita cerita tentang Lailatul Qadar, tentang rukun taubat dan sebagainya, juga kita nak memperingatkan tentang cinta kepada alim ulama. Jangan di hati kita ada rasa benci kepada para alim ulama. Ingat dia tuan-tuan, ada 5 golongan Nabi kata. Jadilah 4 golongan ni, jangan jadi golongan kelima. Golongan pertama apa ya bang? Nombor 1, jadilah orang alim. Nabi suruh jadi orang alim. Kalau tak dapat jadi orang alim, jadilah penuntut ilmu. Masya Allah, tabarakallah. Kalau tak dapat jadi penuntut ilmu tuan-tuan, jadilah orang yang mendengar ilmu. Macam tuan-tuan mendengar ilmu. Tuan-tuan walau tak pergi pondok, tak pergi madrasah, tapi dengar juga. Subhanallah. Okeylah kan, mendengar. Subhanallah, kategori dah tu dah masuk. Yang keempat, jadilah golongan yang suka kepada alim ulama, suka pada penuntut ilmu, suka kepada orang yang suka mendengar ilmu tuan-tuan. Paling tidak kita ni tak boleh nak dengar ke kan, pekak ke apa ke, tapi suka pula dengan ulama, suka pula, suka, termasuk dalam golongan ini. Jangan jadi golongan yang kelima. Ini golongan yang celaka kata Nabi SAW. Golongan yang benci ulama, benci penuntut ilmu, benci orang yang suka mendengar ilmu, benci pula pada orang yang suka kepada semua-semua tu. Allahu Akbar. Apalah yang tinggal. Jadi itu kita tak nak. Jadi insya-Allah pada malam ini saya nak ijazahkan satu amalan kepada tuan-tuan sebagai hadiah daripada saya sebelum bulan Ramadan ini. Tuan-tuan boleh amal istighfar ini khususnya selepas subuh sebanyak 3 kali. Caranya, kaifiahnya terpulang pada tuan-tuan. Nak gantikan zikir yang selalu kita baca 3 kali lepas sembahyang, ataupun kalau saya sendiri lepas tu imam, ataupun saya sendiri lepas jadi imam ke kat surau, ataupun saya jadi makmum ke, lepas habis doa semua saya duduk sat, saya baca zikir ini 3 kali. Jadi boleh tuan-tuan tengok poster sebagaimana yang tuan-tuan ada, ya, bagi yang menonton live tu, saya ada poster tu, boleh nanti saya akan upload dekat Facebook saya. Dia punya soft copy. Betul lah, soft copy. Soft copy tu yang komputer tu kan. Hard copy yang ni kan. Tapi yang ni yang softnya. Tu katakan kita pelik juga kan. Tak apalah kan. Baik. Jadi zikir ini tuan-tuan, saya bacakan dulu, tuan-tuan ikut, nanti kita ijazahkan. Jadi muslimat semua dah dapat ya, insya-Allah ya. Dah dapat, insya-Allah kita boleh baca. Ya, saya bacakan dulu, tuan-tuan baca ikut saya lepas tu. Ya. Astaghfirullah alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum badi'us samawati wal ard wa ma bainahuma min jami'i jurmi wa israfi ala nafsi wa atubu ilaih. Baik, sekali lagi. Astaghfirullah alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum badi'us samawati wal ard wa ma bainahuma min jami'i jurmi wa israfi ala nafsi wa atubu ilaih. Last Astaghfirullah alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum badi'us samawati wal ard wa ma bainahuma
min jami'i jurmi wa israfi ala nafsi wa atubu ilaih. Nanti tuan-tuan dah lancar je baca laju je, astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwa badi'us samawati wal ardi wa ma bainahuma min jami'i jurmi wa israfi ala nafsi wa atubu ilaih. Tiga kali kita tengok maknanya. Aku memohon ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup dan senantiasa menguruskan hamba-Nya, pencipta langit dan bumi serta segala yang berada di antara keduanya, dari semua kesalahanku dan tindakanku yang melampaui batas terhadap diriku, dan aku bertaubat kepadanya. Kita tengok bawah tu fadilat ya, doa ini, zikir ini, istighfar ini diamalkan untuk agar Allah kurniakan rezeki yang luas, harta yang banyak, dan yang paling penting kefahaman ilmu tuan-tuan. Juga diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala. Kita mohon ampun kepada Allah. Ini diriwayatkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Cara beramal dia tuan-tuan, baca tiap hari istiqamah kita, jangan tinggal kalau boleh 3 kali selepas solat subuh. Ya, saya ambil daripada kitab An-Nujum Az-Zakhirah, kitab daripada Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Jadi insya-Allah saya ijazahkan kepada tuan-tuan. Sorry, insya-Allah. Boleh. Ambil boleh. Jadi saya ijazahkan kepada tuan-tuan, boleh amalkan. Jadi ini memang mujarrab tuan-tuan. Saya sendiri alhamdulillah tuan-tuan, kita beramal dengan ni, Allah bantulah, banyak juga bantu je. Sehari kita paskan lagi. Ya, kita paskan bagi ke adik-adik. Siapa lagi tak dapat? Ada lagi? 1 2 3. Saya bagi ke abang ni kejap ya. Tak maaf abang. Baik. Jadi boleh beramal dan sangat mujarab tuan-tuan. Tuan-tuan bayanglah, kita para asatizah ni daripada bulan 3 tahun lepas sampai bulan 3 tahun ni, mana ada kuliah tuan-tuan, tapi Allah bantu, Allah tolong. Paling-paling tidak pun sedikit pun, banyak ke sedikit pun ada, alhamdulillah, ada je Allah Ta'ala bantu. Jadi tak tinggal tuan-tuan kita. Tuan-tuan pun jangan tinggal kalau boleh. Ya, kita pun tak mintalah PKP pun, saya sebut PKP ni saja je sebut kata. Kita tak mintalah, tapi nak bagi tahu kata ada je rezeki Allah Ta'ala lorongkan. Subhanallah. Jadi tuan-tuan boleh beramal, ikutlah tuan-tuan nak letak mana ke, cantiknya kita lekatlah tempat yang elok-elok ke. Kita pernah print cantik-cantik, tuan-tuan nak frame ke, ikut terpulang tuan-tuan lah. Tampal kat mana-mana yang elok, dan boleh amal. Jadi tuan-tuan kalau perasan background poster ni masjid di Kota Tarim tempat kami belajar. Jadi saya minta tuan-tuan dan puan-puan yang hadir, mari kita sama-sama baca Fatihah, khususnya untuk di orang-orang di Tarim, di Hadramaut Yaman khususnya, yang dilanda banjir kilat yang begitu. Di sana kalau banjir tuan-tuan, dia di lembah. Tuan-tuan pun tahu lembah macam mana kan, di bawah laut. Jadi bila banjir tu, Allahu Akbar. Jadi tak tahu ke ada orang meninggal atau tidak, tapi kita sama-samalah baca untuk kesejahteraan, keafiatan, keselamatan, dan juga sekiranya ada yang meninggal dunia. Ya, sebab banjir tu laju, kalau tuan-tuan tengok dia punya, Allahu Akbar. Jadi kita bacakan Fatihah untuk mereka insya-Allah. Rabbana taqabbal minna bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan tuan-tuan, kalau ada yang nak lebih poster tu, nak jiran nak datang ke hari raya ke apa, yang penting slipper kena pandai-pandai letaklah kat mana-mana slipper. Ya. Jadi ada dah nak ambil boleh, tak ada masalah. Dan tolong panjang-panjangkan amalan ini ya. Saya ijazahkan kepada tuan-tuan yang hadir, boleh sampaikan dan ijazah kepada yang lain juga. Tuan-tuan dan puan-puan yang hadir, tolong jawab ikut saya, qabil tu ijazah. Boleh amal tuan-tuan ya, insya-Allah. Dan saya minta tuan-tuan doa agar Allah Ta'ala kurniakan rezeki kepada kami yang melimpah ruah, agar kami dapat bina insya-Allah pusat pengajian kami di Meru Kelang, dapat ada tanah ataupun bangunan kami sendiri. Mudah-mudahan ada, saya letakkan nombor telefon saya di bawah ini untuk tuan-tuan berhubung. Dan juga ada tuan-tuan sekiranya ada kelapangan rezeki nak membantu kepada kami. Sekarang ni kita nak bawa tabung sana sini pun
sukar sikit lah ya. Jadi kita just letakkan akaun bank. Kalau ada tuan-tuan nak menginfak, ahlan wa sahlan. Moga Allah Ta'ala berkati tuan-tuan dunia dan akhirat. Sekali lagi saya mohon maaf salah dan silap. InsyaAllah moga ni bukan pertemuan kita. Baik. Ada tuan pengurusi kita, masya-Allah ya. Kalau ada yang nak menyumbang, ahlan wa sahlan, terima kasih. Dan sekiranya ada yang nak menyumbang derma sir, boleh ya. Ada akaun nombor pondok yang kita telah sediakan, dan nombor telefon saya boleh WhatsApp saya ataupun telefon, insya-Allah. Sekali lagi saya mohon maaf, panjang umur kita bertemu lagi, saling doa mendoakan, insya-Allah. Moga tak PKP ya, moga-moga tak tutup Masjid Surau ni. Mula-mula saya sebut ni, akhir penutup pun saya sebut juga, pasal tu besar harapan kita agar, sebab di mana-mana pun sebenarnya kalau pemerintah tengok, tempat paling ikut SOP masjid dan surau. Paling ikut SOP masjid dan surau. Subhanallah, paling ikut SOP masjid dan surau. Jadi mudah-mudahan boleh dikonsiderkanlah ya, agar kita dapat terus beribadat sampai apa? Sampai bila-bila lah kalau boleh tak? InsyaAllah ya. Kalau sampai kan dibagi sampai kat situ je. Sampai bila-bila lah insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan kalau jumpa Lailatul Qadar, tak beritahu saya tak apa tuan-tuan. Doakan saya je kata. Doakan saya sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.